Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, akan aku perkenankan, akan aku makbulkan doa kalian, kata Allah. Tuan-tuan pemirsa dengar ayat tu betul tak? Maklum bisa dengar ayat tu? Ud'uni astajib lakum. Bisa dengar? Hoi. Bisa dengar tak ayat tu? Allah Ta'ala kata ni, doa mereka aku nak makbul. Aku nak bagi apa yang hang minta, aku nak bagi. Tapi masalahnya, kata mereka, wahai imam. Masalah apa pula? Masalahnya, wahai imam, kami berdoa lama dah, tapi tidak ada satu pun daripada doa kami yang Allah Ta'ala terima. Semuanya tertolak. Dia tanya dia. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, ni hampa mai berdoa ke aku nak makbul doa tu ke hamba. Minta ke aku, apa yang hampa minta, aku nak bagi, kata Allah. Tapi masalah kami ni, doa lama dah. Baik korang tuan-tuan, doa macam-macam, tak dapat. Adakah Allah ni tak dengar doa kami, wahai imam? Tanya dia. Adakah sewaktu orang lain berdoa, semua Allah Ta'ala dengar? Tapi matang kami berdoa, waktu tu dia tak dengar. Dia bertanya. Bila dapat didengar soalan mereka oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni senyum ya tuan-tuan. Bila soalan yang dia bertanya dekat dia dengar. Soalan tu dia dengar, dia senyum ya. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata, wahai saudara-saudaraku sekalian, persoalan hampa kenapa doa tidak dijawab oleh Allah. Dengar betul-betul jawapan aku nak habaq. Apa dia? Penyebab doa hampa tidak dijawab oleh Allah, tidak dimakbul oleh Allah. Kerana apa? Hati hampa ni mati. Ni jawapan dia. Kenapa doa kita Allah Ta'ala tak makbul? Sebab hati kita mati. Mati. Hati yang mati, doa dia, connecting doa dia tidak sampai kepada Allah. Hati seseorang hamba yang mati, doanya, frekuensi doanya tidak sampai kepada Allah. Batu poin kita yang pertama. Kenapa doa kita ditolak, maklum? Kenapa doa kita ditolak, maklum? Jawapannya, hati kita mati. Ni hati mati. Batu hati ni kena jaga, tuan-tuan. Kata ulama tasawuf, di dalam dunia ni ada dua rumah Allah yang wajib kita jaga. Dua rumah Allah yang wajib kena jaga. Yang pertama masjid dan surau, ni rumah Allah. Masjid dan surau, ini rumah Allah. Batu tuan-tuan kena jaga. InsyaAllah tuan-tuan. Rumah Allah yang Allah amanah kat tuan-tuan ni hebat. Kena jaga. Imarahkan rumah Allah. Masjid bukan sekadar tempat semayang. Masjid adalah pusat pengajian. Batu saya duk dengar perkembangan Masjid Timur ni, bagus ya, buatlah tuan-tuan. Ni kadang-kadang masjid kedekut nak mampu, dia ingat duit tu kata pak dia kot. Ada masjid dalam tuan-tuan, kok belah Kubang Pasu tempat kami ni. Saya duduk di Kok Diang. Kok Diang ni ada satu daerah Kubang Pasu. Dalam daerah Kubang Pasu. Tapi lah ni Pasu korang dah jadi Kubang Ketum. Pokok ketum cukup banyak. Para anbiya dilahirkan di sana. Dan para anbiya kaki biak. Dalam bahasa yang beradak lagi, minal ketumiyun. Oh, cukup banyak. Ada satu masjid, tuan-tuan, di Kubang Pasu ni. Collection bulanan, collection mingguan, Jumaat. Satu Jumaat, sekali Jumaat, 1,800. 1,800. Tuan-tuan darab lah dengan 4. Kat 4,000 sebulan. Dekat 4,000 sebulan. 1,800. Dekat hampir 8,000 sebulan. Dia peruntukkan untuk majlis ilmu. Sebulan 300. Tuan-tuan bayang. Masjid tu dia buat kuliah. Sebulan 21 malam kuliah. Dia tak penuh setiap malam.
21 malam. 21 malam main gaya dengan belah kubang palsu ni tuan-tuan. Hebat nak mampu ya. Jangan duduk samakan belah nu dengan sebarang perai. Jangan duduk samakan belah nu macam kulim Sungai Petani. Mau ada 21 malam kuliah. Kira, masjid tu hak kau. Tapi haram tu. 300 ya. 21 malam kuliah. 300 ya. Lepas nak bayar ke ustaz 1 malam RM5. Parang. Apa dia? Tuan-tuan bayar. Ni cara agenda nak tutup bang kuliah. Lepas tu geng masjid ni pun duk kata kacau Ustaz. Kami biro dakwah ni puas cari duit. AJK masjid kata nak buat kuliah buat. Kami bagi sebulan RM300 lebih cari sendiri. Lepas panggil saya pergi. Lepas kata mai Ustaz. Ustaz mai Ustaz kata lagi. Saya kata mana suruh kata sikit ke kata banyak. Kata sikit apa bagi orang lain. Kita ni nak kata sikit-sikit tak puas. Nak kata biar kata betul-betul. Alang-alang meniluk kasam biar terjun dalam kasam tu. Dia berkata Ustaz mai buh. Saya pun pergi baca khutbah. Saya bubuh rapat. Saya kata, wai, dia ke masjid. Bila khutbah. Hampa ingat duit masjid, duit kata pak mbah. Hampa ingat ni kata pusaka pak mbah. Orang bagi duit nak suruh guna bukan nak suruh simpan. Masjid adalah institusi nak bagi kefahaman agama pada orang Islam. Bukan masjid institusi korporat yang perlu dijimat sampai tahap tu. Bendahari tunduk. Saya tak. Woi bendahari. Dia menjaga tengok. Kalau banyak duit masjid yang kamu simpan, banyaklah yang kamu kena jawab di depan Allah. Sebab setiap orang yang memasukkan duit dalam tabung masjid akan soal, kenapa duit ni tak diguna untuk jalan agama? Tuan-tuan, ni kita nak menghidupkan hati orang. Batu masjid ni tuan-tuan, rumah Allah. Tuan-tuan yang dapat jawatan memelihara masjid, jaga betul-betul. Tapi masjid mana pun serupa, tak ada masjid dalam dunia ni yang tak ada masalah. Saya nak bang tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah masjid mana tak tahu masjid ni siapa orang kedip tamam orang pun tak cerita apa. Tapi lebih kurang Adalah sama-sama AJK tak belaga. Kadang-kadang sama AJK dia pakai elok dah. AJK dengan anak Korea pula dah. Dia gutu pula dah. Makna masjid pun serupa. Pasal masjid ni pun sama. Saya round Malaysia dan round dunia. Macam saya baru balik sampai di utara kemarin. 9 hari saya merantau tuan dalam dakwah. 6 hari saya di Selangor dengan Kuala Lumpur. 3 hari saya di Kuantan Pahang. Malam tama saya ceramah di Balok Makmur. Malam tu saya ceramah. 2 biji speaker pecah. Saya pergi pula ke mana? Ke Pekan. Nak lekeh Tun M hendak pergi Pekan. Pergi. Amplifier sebiji terbakar. Saya ceramah. Malam terakhir saya ceramah di Cendrawasih, Kuantan. Baru sampai di Kedah kemarin pukul 6 pagi. Pukul 9 ceramah di Wisma Persekutuan. Ceramah. Saya ni tuan-tuan pergi. Habis satu Malaysia. Pergi masjid tu dia cerita, Ustaz, masjid kami lagi Ustaz bubuh sikit lah. Masalah bendahari kedekut apa. Tak apa, saya bubuh lagi. Pergi masjid tu pula itu. Ustaz, sentai tu imam lagi Ustaz lagi. Sentai tu imam lagi. Awak pula dah. Tu imam duk halang kuliah Ustaz sentai lagi. Hantam tu imam pula dah. Pergi masjid. Ustaz, pengurusi pula Ustaz. Pengurusi. Tiap-tiap malam kerja duk hentam orang. Kan? Mula-mula kemah. Ustaz main malam balon cukup-cukup. Jangan duk biar. Kita pun main cara nak balon. Kita buat main golok apa. Kalau kansa awak main. Kemah hari. Sambil duk ambil ahmayang dia main Ustaz. Yang tadi abai buang lah tadi Ustaz. Masjid kami 50 lah. Tahun ni ada duk cakap. Sagi Ustaz masuk tengok terai warna hijau, tengok kapet warna biru Ustaz. Dia 50. Ustaz tengok kapet, tengok terai sama. Tengok terai, tengok kapet sama Ustaz. 50. Macam-macam Ustaz. Saya duk round ni macam-macam masalah duk jumpa. Tak ada masjid yang tak ada masalah.
Sebab tu kalau tuan-tuan doa abang ustaz, masjid kami masalah. Bukan masjid tuan-tuan, masjid lain pun serupa. Tadi saya khutbah di Sungai tadi. Serupa lah. Serupa lah masalah. Saya pergi ceramah malam. Serupa ya tuan-tuan. Sebab tu bila tuan-tuan diamanahkan oleh Allah untuk jaga masjid, ini rumah Allah. Tuan-tuan dah terlibat dengan dunia dakwah. Bila tuan-tuan terlibat dengan dunia dakwah, wajib tuan-tuan akan menemui masalah. Tu saya nak buat. Selalu orang tanya awak masjid ni ustaz ada masalah nak urus. Sebab kita dah masuk dunia dakwah. Dunia dakwah adalah dunia yang penuh dengan liku-liku dan ujian. Wajiblah. Sebab tu yang mentadbir masjid ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Yang nak memakmurkan masjid Allah. Yang golongan yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Dia beriman kepada Allah. Rukun iman ada berapa tuan-tuan? Rukun iman ada berapa? 6. Beriman tak dengan rukun iman? Yes, beriman. Tapi Nabi kata, ramai di kalangan umat-umatku yang akan mati kafir akhirnya pada akhir zaman. Zaman fitnah. Dipanggil zaman fitan. Fitan ni makna apa? Zaman yang penuh dengan fitnah. Ni dia zaman dia sekarang ni. Ni zaman fitnah sekarang ni tuan-tuan. Fitnah sana, fitnah sini. Kadang-kadang sampai kita pening. Hidup dalam fitnah yang manusia akhir zaman ni. Nabi kata ingat nak. Zaman fitan akan datang. Pada waktu tu ramai orang yang akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Awak jemaah masjid ni takut-takut dia pun. Tak pernah lagi kau ustaz derah lagu ni nak mai. Cengeng ni. Relax ah. Maklum. Oi. Awak nampak takut. Ni zaman fitnah. Sebab tu Nabi kata zaman tu ingat. Nabi kata ramai di kalangan umat-umatku yang akan mati dalam keadaan kafir. Kasak punya ustaz. Yes, kafir. Sebab apa? Sebab mereka beriman dengan rukun iman yang tak cukup. Rukun iman yang ke-6 tu apa dia? Beriman kepada qada, beriman kepada qadar. Ketentuan baik, ketentuan buruk, dua-dua daripada Allah. Tapi umat akhir zaman, bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat ujian, dia akan komplain Allah. Ya Allah, awaklah yang jadi macam ni. Ya Allah, awaklah yang jadi macam ni. Awak tu hidup tikai Allah. Kenapa kita diberi ujian? Ulama-ulama tasawuf kata, kerana Allah Ta'ala nak berikan kenikmatan. Setiap kenikmatan akan berada di belakang kesusahan dan ujian. Tuan-tuan nak dapat nikmat, tuan-tuan kena dapat bala ujian dulu. Kalau orang yang tidak dapat ujian, dia tidak akan menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tuan-tuan ni sihat. Sihat. Tuan-tuan boleh hargai tak nikmat kesihatan? Kalau tuan-tuan tak pernah sakit, tuan-tuan takkan hargai. Tak aduhlah kata ujian sakit teruk-teruk. Sakit gigi sudah. Sakit gigi. Oh, sakit gigi tidur tak lena. Dia main duk nyuk-nyuk lagu tu. Aduh, lagu tu dia pegang. Aduh, tu tak Tok Guru silat. Tok Guru silat tali pinggang 8 boleh ke dia? Kena sakit gigi melenguh. Tok Guru silat. Aduh, ayam bapak main bawah rumah. Dia turun ligan ayam sekampung kan. Ke ayam lah. Ni kawan dia sakit gigi. Dia kena sakit gigi, baru dia hargai gigi dia lepas dia sakit. Ni, tuan-tuan kaya, tak pernah susah. Cuba kena susah sekali. Baru tuan-tuan tahu nikmat kekayaan. Ni tuan-tuan duk ada majlis ilmu di masjid tiap-tiap malam ni tuan-tuan. Orang dia tidak akan hargai majlis ilmu macam ni. Bila mana dia masjid ada. Cuba tuan-tuan tutup. Tukar AJK, tutup majlis ilmu. Kena 4 tahun. Baru tuan-tuan tahu menghargai masjid tuan-tuan. Bila ada majlis ilmu. Ni duk ada majlis ilmu dia tak main mengaji.
Tiba-tiba tak ada. Baru dia kata, dulu syok no. Masjid kita tiap malam ustaz duk main, ustaz no. Oh, dia baru nak rasa. Waktu ada, haram tak main. Baru tuan-tuan nak rasa nikmat. Ni, rumah Allah. Ujian kita nak jaga rumah Allah ni hebat tuan-tuan. Yang pertama masjid. Yang kedua, rumah Allah di dunia ni apa dia? Hati, kata ulama. Hati kita ni rumah Allah. Hati kita ni rumah Allah yang wajib kita jaga. Sebab tu nak jaga hati pun masalah yang cukup besar. Ni nak jaga hati ni tuan-tuan. Oi, masalah yang cukup besar nak jaga hati. Kadang-kadang duk elok dah. Dia main macam tu. Duk elok, duk jaga. Dia main macam-macam. Ni, hati kena jaga. Nak jaga hati ni lagu mana? Kena isikan hati kita dengan ilmu. Kena hiasikan hati kita dengan Al-Quran. Kena basahkan hati kita dengan zikir. Ni tuan-tuan, sebab tu saya kata, tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu ni, syukur tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kita mengaji. Makna Allah Ta'ala nak benda baik kat kita. Allah Ta'ala tak mau benda buruk. Dia nak benda baik kat kita. Bila dia nak bagi benda baik kat kita, dia bagi kita faham. Ni ada orang dia nak buat amal ibadat, dia haram tak mengaji tuan. Haram tak mengaji. Dia main ikut dan dia buat ibadat. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya pergi semayang di PWTC. PWTC, saya pergi semayang kat surau dia. Satu ketika pergi ceramah, kuliah Zuhur. Kita mengajak PWTC tak layan nak sebang perai. Habis saya mengajak, mayang Zuhur. Saya pergi ambil mayang masuk bilik iyak semua. Mai-mai lepas habis dah mayang. Saya nak jamak qasar. Saya masuk dalam masjid itu semayang kat belakang tu seorang. Rakaat pertama tengah saya ni habis waladdallin amin. Baca Fatihah, satu orang tua dia mai. Dia mai duduk belakang saya, dia duduk mayang. Orang tua. Usalli lillahi ta'ala. Allah usalli lillahi ta'ala. Allah usalli lillahi. Saya baca qul ya lakum tak jumpa dah. Haram kata orang tua ni. Kita duk a'bud, ma'bud, lakum tak mai. Usalli dia dah. Kita haram kata orang tua ni, aku bubuh kot tu lagi hilang. Usalli. Saya rokok. Dia ada usalli lillahi ta'ala. Usalli lillahi ta'ala. Allah usalli. Saya i'tidal. Usalli. Saya sujud, elok dia masuk. Dia dapat dah rakaat pertama tadi. Tak, sebab apa? Selisih di situ. Rakaat kedua dia ikut saya. Rakaat ketiga dia ikut saya. Rakaat keempat, saya duduk tahiyat akhir. Dia pun duduk tahiyat akhir. Saya memang tak khusyuk dah. Takat-takat dia duduk soli kerah tu. Haram orang tua ni makan model betul. Saya duduk asyhadu an la. Tengok dia pun duduk belakang. Tambah dia pula jari tu dia. Dia pergi macam mana? Mana asyhadu an la. Ada satu negeri lagu tu, nama dia negeri haram mana? Ada orang tanya, Ustaz, kod tu ke kod tu? Dua-dua boleh, kod tu tak apa, kod tu tak apa. Hanya buat lagu tu malaikat ni. Dia ada asyhadu an la. Saya panggil salam, dia panggil salam. Dia tak cukup satu rakaat. Habis dia panggil salam, saya pun beralih. Saya kata, Tuan Haji tak cukup satu rakaat lagi. Agak-agak tuan-tuan dia kata apa? Woi, mayang apa tahu orang tak cukup? Saya tak khusyuk. Haram, saya kata. Aku tegur hang besar Tuhan. Dia apa? Paku 4 inci dah kepala kita. Dia kata, mayang apa tahu orang mayang tak cukup? Saya tak kata apa. Haram. Kena getah dah aku ni. Saya kata, ada Haji. Tadi saya tak boleh datang khusyuk tu belakang cerita Haji. Cuma lah Haji mayang tak cukup. Saya rokok, Haji duk usalli tak masuk lagi. Saya i'tidal, Haji duk usalli, saya sujud baru Haji masuk. Dia selisih di situ Haji. Selisih antara i'tidal dengan sujud tu. Haji tak dapat dah. Rakaat, dia selisih yang tu. Agak-agak tuan-tuan dia kata apa? Hei. Dia kata apa? Dia kata bukan selisih sikit nak kira kot. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Bukan selisih sikit nak kira kot. Woi, ni sembah Allah bukan sembah pak mentuang.
Dia kata ni lah orang muda. Ngaji tak habis. Duk belajar alim. Ni lah orang muda. Saya ni, sikit-sikit saya nak kata Haji ustaz Tapi nampak takabur sangat. Dia kata lain kali mengaji dulu nak tegur orang. Saya pun duk rabah pokit. Ada business card. Cantik lah. Saya ambil business card saya bagi kat dia. Dia pun buka. Dia tengok-tengok ustaz. Dia terkejut. Oh, ustaz. Dia kata tu. Saya pun senyum. Dia bubuh dalam tu. Toreh makin. Usalli lillahi ta'ala. Usalli. Qadha balik tadi kan. Mampu habis kat ni buat ibadat tak mengaji. Buat ibadat tak mengaji. Serupalah orang duk komplain. Tok Imam ada terawih ni kadang-kadang. Tok Imam dia baca qiraat. Ada satu masjid baru ni tuan-tuan di utara ni Tok Imam baca qiraat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia baca qiraat. Ni nak makmum duk marah Apa Baca pun tak betul. Tahulah orang Perak. Tu bukan qiraat orang Perak. Ada orang Perak dia pergi mayang di KL. Dia orang botak. Pergi dia orang mayang. Tu imam tu. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia duduk belakang. Dia cuit ke mana? Orang kita. Dia kata imam. Bukan orang kita. Tu qiraat. Sebab tu hidup. Kena hidupkan hatimu dengan ilmu. Hati ini tuan-tuan. Kena hidup dengan ilmu. Baik. Jawapan Imam Hasan Al-Basri kepada mereka. Kenapa doa kamu Allah tak jawab? Jawapannya hatimu dah mati. Lalu mereka tanya Imam Hasan Al-Basri. Apakah yang menyebabkan hati itu mati? Apa benda yang menyebabkan hati kita ni mati? Imam Hasan Al-Basri kata ada 8 benda yang hampa duk buat yang menyebabkan hati hampa mati. Apa dia? Yang pertama dia kata araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqah. Ni yang pertama. Penyebab kepada hati kamu mati. Yang pertama, araftumullah. Kamu kenal Allah. Kamu tahu Allah tu siapa. Walam tu'tuhu haqqa. Tetapi kamu tidak pernah menunaikan apa hak yang Allah Ta'ala minta pada kamu. Mudah cerita tuan-tuan. Mudah cerita. Kita ni kenal Allah pun tak tahu duk minta. Ni, kalau orang yang kenal Allah tak tunai hak, Allah Ta'ala tak makbul doa. Apatah lagi yang tak kenal Allah, hak pun tak tunai. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan jawab dalam hati sudah lah. Tuan-tuan kenal tak Allah? Kenal Ustaz. Allah ada berapa nama? 99 nama Ustaz. Nah, jawapan yang pertama pun menandakan hang tak kenal Allah. Hei, 99 lah. Dah. Ham ngaji betul-betul Usuluddin. Berapa nama Allah? Wallahu a'lam. Yang wajib kita ketahui 99. Berapa nama Nabi? Nama Nabi tak nak. Pergi dah hang ni. Tubuh hang duk terhegeh-hegeh. Abang kata hang ni umat Nabi. Nabi ada 805 nama. Sebab tu orang suruh mengaji. Ni kuliah tepi jubuk haram tak main. Kuliah tepi jubuk. Yang ustaz nu boleh main beratus kilo. Saya nak sampai ke tempat tuan-tuan. Tuan tahu jauh mana? 142 kilometer. Boleh main. Yang kita ada tepi jubuk haram tak main. Korang ajak orang. Saya main jauh boleh. Ustaz main jauh boleh. Boleh jamak kosoro. Main masjid tuan-tuan. Batu orang suruh mengaji. Ni tak mengaji. Bodoh sampai kemampu. Mainlah mengaji tuan-tuan. Lah kami main dah kuliah. Ustaz nu main hentam. Ustaz ni main hentam. Mana tahan duduk. Ustaz hentam siapa? Hentam kami. Bila masa ustaz kena hang siapa?
Kalau benda yang ustaz tu sebut, kena atas kepala, berubahlah. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa, tak kenal. Adalah, duk tengok muka-muka ni macam duk kenal. Duk ikut kuliah saya di Matang Janggui. Di Sembilang ada muka yang duk ikut kuliah ni saya tahu. Muka duk ikut kita kuliah. Kita tahu orang tua ni dia pergi tamanah pun kerja dindi dia ni. Tahu. Memang dia ni dapat mazhab kan. Syafi'i, Hanbali, Hanafi, satu lagi Maliki, tambah lagi satu lagi dindi ni. Hak jenis dindi ni, mazhab dindi ni. Dia kerja dindi dengan tiang. Kita tanya dia, awak duk cari dindi dengan tiang. Ustaz, kalau duk tengah-tengah Ustaz, lantai lah saksi di depan Allah. Kalau sanak dengan dindi boleh jadi saksi kau. Dia kata, saya ambil kuliah. Elok lah, dindi kata, ya Allah memang dia pergi kuliah. Kerja lena lah, mendatang ni. Tahu. Kita tengok muka ni, orang tua ni main juga. Nampak? Dia ni setengah jam ke lena. Saya tahu kan. Kita duk pergi kuliah, duk tengok muka yang sama. Kenal lah muka, tapi tuan-tuan saya tak kenal nama apa, duduk mana, anak berapa orang, bini berapa orang. Tuan-tuan duk perangai lagu mana, saya tak tahu. Kalau duk kenal teh pala, tu aku tu. Aku dia aku tu. Ustaz tak kenal hang siapa kan? Tak. Dia kata kat hang tak? Nak kata apa kita kenal pun tak. Lepas tu kenal teh betul hidup, berubah. Berubah. Ustaz kata duk tikan nama ekor. Aku tu. Berubah. Ni tuan-tuan, ekor tikan mayang tak tinggal. Tuan-tuan dah duduk taman. Syurga pun tak, neraka pun tak. Ekor tikan, neraka. Mayang tak tinggal, syurga. Dah duduk taman. Neraka pun tak masuk. Ni syurga duduk tarik. Syurga pun tak lepas, neraka duduk tarik. Dia kata memang saya duk minta doa pun duduk atas pagar. Ya Allah, aku ni neraka tak mampu. Ya Allah, nak masuk di syurga rasa macam tak layak. Tak apa, Ya Allah, duduk atas pagar pun tak apa. Dia kata tu saya duduk doa duduk atas pagar saya. Kita tanya dia pula, Pak Long, kalau malaikat main terajam pagar tu nak lepas belah mana agak-agak? Main mengaji tuan-tuan. Ni Allah pun tak kenal. Mana bukti kata Allah pun tak kenal? Tuan-tuan cuba tengok dah. Saya tanya tuan-tuan, Allah ada berapa nama yang kita wajib tahu? 99 Ustaz. Hang cuba sebut tak? Nas'aluka ya. Mujuk ada lagu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha. Sampai habis. Cantik, clear. Baik, hang terjemah satu-satu. Zil jalali wal ikram. Makna apa? Amboi, tadi dia ingat dia lupa dah tu. Bukan hang tak ingat, hang tak tahu. Hang cuba bezakan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuba bezakan. Huwa Ar-Rahman, huwa Ar-Rahim. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Apa beza di antara Ar-Rahman? Apa beza dengan Ar-Rahim? Hang boleh beza dah antara dua ni? Boleh beza dah? Tak boleh nak beza. Tak boleh nak beza. Hang kenal Allah macam mana? Cuba hang terjemah satu-satu nama Allah yang dalam 99 Asma'ul Husna. Siap dengan syarah. Hang boleh tak? Tak boleh Ustaz. Makna lu tak kenal Allah lagi dah. Sifat 20 mengaji ke tak? Ada orang dok kata mengaji apa sifat 20 ni. Sifat ni dok mengaji sifat 20 sesat. Faham Ustaz? Kita yang berpegang kepada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah kena mengaji. Bukan makna wajib mengaji sifat 20. Tak. Cuma ulama dah ringkas. Nak bagi kenal Allah dengan kita sifat 20. Mudah nak kenal. Ngajilah dulu. Asas dalam mengenali Allah. Ni kita hidup lama. Mana kita sifat 20 pun tak pernah duk tengok. Tak pernah duk ngaji. Hai, tuan-tuan, masalah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bang. Baru ni ada lepa. Lepa tu Cina ni baru masuk Islam. Masuk ke 9 suku tu buka sifat 20 bagi kita baca. Pening Cina tu. Kita hak Islam 40 tahun pun sifat 20 tak mengaji habis lagi.
Bagi dia kenal sikit-sikit. Tuan-tuan, orang baru masuk Islam. Cuba bagi dia terang dulu bab Islam. Ni kita asyhadu. Duk tekan dia. Cina ni tak pernah duk sebut. Dia baru masuk Islam. Asyhadu. Bukan ajad. Tu dia. Allah Ta'ala kira dah tu. Asyhadu pun. Ni duk bukan shin. Cina tu mati dia kursi dia tu tak ada masuk Islam. Dia pun okey semua cerita dia Allah yang menciptakan kita. Cerita ringkas-ringkas. Ni tu buka kita sifat 20 duk terang dalam jebat agama tu pening Cina tu. Tuhan ada, lawan tak ada. Cina tu tanya, lu cakap betul-betul ada ke tak ada? Dia tanya. Kenal Allah. Ni kita tak kenal Allah. Sifat yang wajib bagi Allah berapa? Tak tahu. Sifat yang mustahil bagi Allah berapa? Tak tahu. Sifat yang harus bagi Allah ada berapa? Tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala tak pernah mengaku kita ni hamba. Cuma kita yang mengakui kita ni hamba. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Ghazali rahimahullah, dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Ramai di kalangan hamba Allah yang mengaku dia hamba, tetapi Allah belum mengakui ia tu hamba. Yes, betul. Kita siapa Pak Long? Hamba Allah Ustaz. Bila Allah Ta'ala mengaku kita hamba dia? Bila? Tak tahu tak? Yang Allah Ta'ala mengaku hamba tu Nabi Muhammad ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba aku, kata Allah. Ni Husain di Seberang Perak, belum tentu hamba Allah. Husam Kodiang, belum tentu hamba Allah. Kita mengaku tapi belum diakui. Nak jadi hamba menatang tik kucing apa? Allah pun tak kenal. Imam Hasan Al-Basri kata, hamba kenal Allah. Kita kenal pun tak. Itu doa kita nak makbul lagu mana? Imam Hasan Al-Basri kata, hamba kenal Allah. Tapi Allah hamba tak kenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah untuk kita semua. Sembah Allah pun tak tahu nak minta gaji. Kerja tak buat, tak tahu nak minta gaji. Siapa nak beri? Tuan-tuan. Kerja tak buat. Cukup bulan minta gaji. Bos kata paang gaji. Kerja tak buat. Kita sembah tak tahu nak minta ke Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah mana? Nampak? Tu buat kerja, tak buat kerja minta gaji. Hak tak kenal. Tak kenal siapa tak tahu minta hutang lagi kurang je. Kita keluar duduk berjalan semua, mai kawan ni kata ni, hutang RM20. Hang siapa dia aku benar kenal. Ada kita nak bagi? Tak bagi oh. Tak kenal siapa tak tahu mai minta anak kita nak bagi ah. Tobat tak bagi ah. Pak mentua pun tak bagi anak dekat kita, tak kenal kita. Tambah kita tak kenal Allah nak minta ke Allah. Jelas tak? Kenal Allah. Buat kerja dengan Allah. Cukup bulan baru dapat gaji. Ini yang pertama. Yang kedua. Kata Imam Hasan Al-Basri. Sampai pukul berapa kita ni? Kat pukul 9 dah. Sampai pukul berapa? Saya duk bercinta tarikh dengan masjid ni tuan-tuan. Saya ingat setahun tu. Baru boleh main. Duk bercinta JK masjid. Duk minta tarikh. Duk bercinta kat setahun. Baru boleh main. Alhamdulillah sampai ke akhirnya. Mujuk tak mati lagi. Nampak dua. Pasal apa saya kata begitu? Ada masjid tuan-tuan. Sampai orang hak kira tu mati. Saya tak sampai lagi masjid tu. Suruh. Saya ni. Kalau orang call 2-3 hari ni. Minta nak ceramah. Macam pagi tadi. Pendang daripada Tanah Merah Pendang. Call. Minta ceramah. Apa nama hijrah. Saya kata no. Saya free bulan 5. Ihya Ramadan. Baru boleh pula. Malam. Free bulan 5 tahun depan. Ada lebih kurang 3-4 malam lagi. Ada kata begitu ni yang bulan ni dan ada 2 masjid. Matilah orang dia kira saya. Kalau ni haji ada haji. Bini dia angkat. Dan saya nak cakap ngaji bukan nak cakap ngajar. Ada. Apa dia pula dia ni? Apa dah? Ada. Apa yang tak ada? Ya Allah. Dia buat ceramah ada orang perempuan kan.
Orang perempuan dia kalau sedih suruh kanak keluar. Tuan-tuan tengok tak? Baru ni. Salam Baitullah. Dia yang duk main liputan daripada Mekah tu. Ada daripada Dr. Muramah 2 orang lelaki bini. Orang cerok Tok Kun. Ya Haji, bolehkah kita temu ramah menerusi salam Baitullah? Boleh Boleh orang tahu. Boleh Haji daripada mana? Pulau Pinang. Memang piau betul. Cuma kepala yang tak pergi dulu tu. Pulau Pinang. Pulau Pinang di mana Haji? Cerok Tok Kun. Saya duduk tengok tadi gelak lah. Memang betul piau orang utara dah ni. Sebab tu orang utara yang boleh cakap utara. Orang KL mana boleh pergi. Baru ni saya duduk sana bulan lepas. Di KL. Mat satu orang. Ustaz, jom kita pergi Pasiak tadi. Paang Pasiak. Pasiak tadi. Dia ingat kita pergi Pasiak tadi. Anak jauh aku pergi mana? Pasiak tadi. Kami tak ada duk panggil Pasiak tadi. Kami panggil Nat. Hang tahu? Hang tu Kedah murtad duk diam ah. Hang tak hati cakap Kedah. Hang jangan duk cakap huduh bunyi. Macam tuan-tuan lah. Pergi berjalan Kelantan. Nak cakap Kelantan. Mana boleh. Cakap utara lah. Ini dia bagi buah pelih 3 kilo. Tak pening tuan-tuan kawan tu. Bukan buah pelih. Buah pauh. Kita ni Kelantan murtad. Tak ada duk cakap lah. Mereka duk Pasiak tadi. Jom pergi Pasiak tadi. Sumbat ke susi 10 hilang Pasiak. Dia ni saya orang corok Tok Kun. Duk temu ramah. Haji. Apa Haji punya rasa sekarang bila mana Haji dijemput sebagai salah seorang daripada Dhuyufir Rahman, tetamu-tetamu Allah. Rasa tu canduk kata dah. Memang siapa pun dia teringin nak mai sini. Relax ah. Siapa pun apa nama teringin nak mai sini ni. Haji daftar lama mana dah. Saya pun tak tahu bila daftar bini buat kerja semua. Haji rasa macam mana? Rasa lagu mana? Duduk sini rasa negara Arab. Dia memang ikhlas jawab. Yang saya duduk gelak kata orang tua. Orang cakap Tok Kun. Rasa lagu mana? Rasa duduk negara Arab lagu tu. Ada berapa hari dah Haji sampai? Tak lama lebih kurang 7-8 hari lagu tu lah. Macam mana boleh menyesuaikan diri di sini? Itulah dengan orang Arab ni kita tak boleh cakap Arab begitu lah. Tapi mereka boleh cakap Melayu tak ada masalah. Mereka boleh cakap boleh tak apa tak ada masalah. Haji datang 2 lelaki bini ke? Tak, 3. Siapa seorang lagi? 2 bini saya seorang. Kawan juga Haji ni kan bini 2. Temu ramah bini dia ke Hajah macam mana perasaan duduk di muka. Dia duduk teriak. Saya dah tengok orang cakap lah dulu. Dia ingat senang kan nak masuk TV ni. Buat teriak. Tengok kamu. Tengok kamu. Lagi dia pegang mic lagu ni lah. Dia ni teriak hari lagu ni lah. Orang perempuan tuan-tuan. Hati dia tu. Mati 2 orang. Dia 2 orang saya ceramah. Punya lama nak dia sampai tuan-tuan. Malam ni kita cakap bagi 9.30 jadi lah. Dia saya berlapak tengok daripada tuan cawan dalam belakang tu tadi. Ni yang kedua. Punca hati kita mati, kata Imam Hasan Al-Basri. Punca hati mati yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah. Yang kedua apa dia? Qara'tumul Quran walam ya'malu bih. Walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tetapi tidak pernah beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Qara'tumul Quran. Hampa baca Quran, kata Imam Hasan Al-Basri. Walam ta'malu bih. Tapi hampa tak pernah beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Allahu Akbar. Quran bukan sekadar diperlagukan. Quran bukan sekadar dipertandingkan. Jauh lebih daripada itu. Al-Quran adalah untuk diamalkan. Sebab tu hak Al-Quran yang pertama, baca. Ni hak dia yang pertama. Baca. Yang kedua, dengar. Sebab tu tuan-tuan kalau naik kereta, buka radio Aikim, orang duk baca Quran, hak dia kena dengar, jangan duk cakap. Sebab tu saya nak tegur nak kata siapa yang duk buka kedai ni, dia cantik dah, dia duk buka ayat Quran. Bila buka, wajib dengar.
Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansit. Bila Quran dibaca, dengar, jangan duk cakap. Ni hak dia. Ustaz, kalau kita buka Quran, kita cakap dosa. Ni, rubbama an yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Tuan-tuan ni yang duk dengar Quran, tuan-tuan tak dengar apa ni duk orang duk baca Quran, tuan-tuan cakap. Oi tuan-tuan, dosa tuan. Setiap huruf dalam Al-Quran, ayat yang dibaca tu ada berapa huruf? Apa je tu? Awak keluar pula dah datang ni pun. Kan? Ayat yang orang baca tadi ni, ayat yang dibaca, tuan-tuan tak dengar, tapi duk cakap. Setiap huruf dalam ayat tu, dia akan laknat tuan-tuan di hari akhirat kelak. Orang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuan-tuan mengongang-ongang duk cakap. Setiap huruf tu akan laknat tuan-tuan di hari akhirat kelak. Sebab tu duk ambil ayat sembahyang. Tu imam duk baca dalam masjid. Jangan duk cakap, diam. Hang dengar tak? Dengar, diam. Yang ketiga, hak Al-Quran itu apa? Untuk difahami. Baca, dah baca, dengar. Ustaz, memang saya tak dengar, tak pekak. Itu lain cerita. Dengar, yang boleh dengar, dengar. Yang betul, faham. Faham Al-Quran. Apakah hendak Al-Quran? Apa yang Quran sebut? Kena faham. Yang keempat, hang kena beramal dengan Al-Quran. Baca, dengar, faham, beramal. Last sekali kata Imam Ghazali. Yang kelima, hafal Al-Quran tersebut. Hafaz. Sebab tu bila orang panggil, orang yang hafal Quran, tuan-tuan jangan panggil dia Al-Hafiz. Al-Hafiz gelaran bagi ulama-ulama hadis. Ustaz, yang tu yang daripada hafal Quran, Al-Muqri. Tapi orang Melayu dia berubah hafiz, mampu biar tak apa. Sebab tu bila yang hafal Quran ni pula, orang yang hafal Quran ni pula tuan-tuan, bagaimana kalau dia lupa kepada Al-Quran tersebut? Ni tuan-tuan, dulu ni muda-muda, waktu budak-budak lu duk hafal lam yakunin. Dulu lam yakunin kena buat peluk kunin lah. Balik abang mak, tok guru suruh buat peluk kunin awak. Minggu depan sampai dah lam yakunin. Letih. Ni tak ada hadis yang mesti berkait. Tak apalah nak buat dah jamu, tak ada masalah. Cuma jangan duk kait lam yakunin dengan peluk kunin. Dulu tuan-tuan lam yakunin pedarah lagu tu. La berkunin muka nak habis hayat tu. Kenapa? Dulu lam yakunin dalam mayang relax baca. La berkunin muka. Ni Quran mula duk lari daripada kita dah. Ulama kata, sebanyak mana ayat yang hang lupa, setiap huruf yang hang lupa daripada ingatan hang. Dulu hang hafal dia, lepas tu hang lupa, setiap huruf ni akan minta Allah laknat hang di hari akhirat kelak. Tuan-tuan jangan duk main dengan hafal Quran ni tuan-tuan. Jangan duk main. Dulu duk boleh baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Duk boleh baca. La tak boleh perhabis dah. Kena balik ni. Duk peringat balik. Dulu Quran akan sebut dekat Allah di hari akhirat. Ya Allah, dulu dia ambil aku duduk dalam hati dia. Lepas tu ya Allah, dia halau aku keluar daripada diri dia ya Allah. Dulu aku duduk di sana. Sekarang dia halau aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Hukumkan ia. Setiap huruf akan dakwah tuan-tuan. Bukannya senang tuan-tuan. Kita ni dengan Quran ni jauh. Sebab tu mula Al-Quran kita baca, beramal dengan Al-Quran itu yang kita perlu buat. Jangan Al-Quran hanya sekadar dibaca. Ni kita dengan Quran baca, fahamnya tak? Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan. Kita ni kena mengaji bahasa Arab. Tuan-tuan kena mengaji bahasa Arab tuan-tuan. Ustaz, tua nak mengaji apa? Mana ada orang kata mengaji dekat tua. Dah tua tak duduk mengaji. Mana ada? Mengaji ni daripada mula hidup sampai ke mati. Tu mengaji. Nabi kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi kata,
Nabi kata belajarlah, tuntutlah ilmu daripada hang duduk dalam duit, makna baru beranak. Sampai hang duduk dalam liang lahat sampai mati. Lagi tak mati kena mengaji. Ustaz, bolehkah kami tua-tua mengaji bahasa Arab? Boleh Saya dulu habis-habis mengaji Ustaz. Duduk dalam kampung, orang kampung ajak buat kelas bahasa Arab. Buat kelas bahasa Arab. Yang mengaji dah 7 orang, 8 orang. Dia kata, ajak bahasa Arab kami nak pergi Mekah. Senang nak beli buah kurma. Nampak kepala otak dia. Mengaji bahasa Arab nak beli buah kurma. Mai 7 orang ni mengaji. Saya pun ngajak orang tua. Buku tak bawa, rokok daun tak tinggal. Ni ngajak orang tua nak kelas. Buku tak bawa, rokok daun tak tinggal. Dia pergi duduk ke belakang, duduk belakang rokok daun. Aku tak layan lah. Cap tangan jahan aku timbang. Kita duduk ngajak depan. Pak Long, malam ni nak mengaji apa? Ajak nampak. Senang nak beli buah kurma. Nampak. Oh, dia kira buah kurma lah. Saya pun tulis nombor 1 sampai nombor 10. Lepas tu baca berlagu dengan mereka. Berlagu. Sebab kita ni bila berlagu, dia cepat ingat. Saya pun baca. Wahidun satu, ithnani dua, hajarun batu, hissanun kuda, salasatun tiga, arba'atun 4, jubnun mentega, sur'atun cepat. Ikut Pak Long. 7 8 orang tu pun tuan-tuan. Rongkong sekok-sekok besar ni. Wahidun satu, ithnani dua. Baca alam tu sampai nombor 10. Saya nak sambung nombor 11. Lepas kata, wow. Jadi 10 kilo boleh telan dah kurma je dah. Telan dah tu pun. Lupa dia mengaji nak beli buah kurma. Dia kata cukup 10 kilo boleh dah. Mai minggu depan saya tanya nak mengaji apa pula? Minggu ni. Ustaz ajak ni bulan-bulan, nama bulan. Ajak nama bulan. Januari Arab panggil Yanair. Februari Arab panggil Februari. Sampai bulan 12 Disember Arab panggil Disambar. Seorang Pak Long tu dia sambut ke belakang. Disambar petir. Tutup terus kelas malam tu. Tutup dengan sambar petir lagu tu lah. Lah dia ajak lepas Pak Long, jom buat kelas bahasa Arab. Tobat tak mau. Sebab tu kita tuan-tuan tak faham bahasa Arab. Semayang tak ada rasa apa. Orang semayang, dia semayang. Dia tak rasa apa. Orang baca doa, dia baca doa. Dia tak faham. Sebab tu doa lama makbul. Minta lain, buat lain. Minta cantik dah. Lepas semayang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api. Jauh kami daripada api. Lepas semayang, turun masjid, cucuk rokok, api dekat balik. Tadi hang minta jauh, ni hang dekatkan dia balik. Sebab tu doa lama makbul. Nampak? Marah dengan rokok ni. Nak buat sikit-sikit lah, kan nak marah pun. Minta lain, buat lain. Faham. Mengaji bahasa Arab, bagi faham. Ni main hentam. Ada orang Kodiang, cerita orang Kodiang pergi Mekah. Seorang ni dia jadi mutawif. Duk bawa orang pergi Mekah. Bahasa Arab haram tak boleh. Pipi, lampu bilik jemaah tu terbakar. Lampu. Kelam lah. Siang malam kelam. Lampu tak menyala. Jemaah ni pun pergi kat dia. Ni Haji, lampu kami terbakar je. Boleh panggil Arab main tukar. Dia tak boleh bahasa Arab. Dia nak tunjuk ke mai. Dia keluar tengok cleaner Arab kat luar. Hei! Cara panggil Arab. Dia pun kata kemah. Arab pun masuk dalam bilik. Nur! Arab panggil misbah, lampu. Nur! Arab pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata lampu mampu. Dia duk guna inna lillahi di kod dia. Tu orang mati. Dia perderah lampu mampu. Nur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arab bangun. Arab tunjuk. Sadaqallahul azim. Habis dia kata.
Nak kena cari lain. Ni kena mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab tuan-tuan kena belajar. Ni baca Quran. Kita lah baca Quran bila tuan-tuan? Bulan Ramadan lah baca Quran. Lah baca Quran bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab AJK Masjid kata siapa yang baca tadarus dapatkan melekat seorang selai. Dia mai lah tuan-tuan. Saya di kod dia tak bagi kain melekat. Siapa ahli tadarus terbaik? Umrah cuma bulan 12. Puak tu dia rumun mai tuan-tuan kelam. Bukan dia boleh baca pun, dia hentam ikut dana. Dia tak baca tak apa, dia baca orang terkejut. Baca Haji Din. Ya ayyuhallazina amnu. Mana pula dah amnu dalam Quran? Tu bukan amnu, amanu. Amanu. Haji Man sebelah pula. Wa idza jaa faqulama. Haji Man, mana faqulama? Paku baru pun tak ada Haji Man. Mana faqulama? Tu faqulama. Faqulama. Bini Haji Man tu pula belakang terai perempuan tu. Dia tak ada mama perempuan. Wa minat tijarati lama. Roti lama pula dah hak bini. Hak laki paku lama. Hak bini roti lama punya lama 2 ekor ni tak baca Quran. Ni baca. Cantik. Lepas tu bagi faham yang kedua. Faham. Lepas tu tolong beramal. Al-Quran. Tolong beramal. Tuan-tuan belajarlah. Yang mana yang tak boleh baca Quran belajar. Ustaz nak belajar kat siapa? Tua-tua. Pak Long tak boleh baca. Belajar kat Mak Long. Mak Long nak? Hei. Tengok laki tak boleh baca. Panggil ajak. Boleh? Boleh tak? Panggil ajak. Abang. Mai abang. Cik nak ajak abang baca Quran. Cik tahu abang bodoh. Cik nak ajak. Lembut dia tambah bodoh tu sikit. Ajaklah. Lagi dia mana? Allahnya lakum. Ba. Ajak. Saya dulu tuan-tuan waktu mengaji di Perlis dulu ni. Saya waktu sekolah rendah di Perlis. Mojok tak jadi Wahabi tuan. Boleh baca Quran. Mengaji dengan mak saya. Tak boleh. Mak saya diajak jadi orang lama. Ni, lam. Lam ni macam mata kai. Lam. Sat mata kai, sat lam. Hak mana betul? Lam tu macam mata kai. Lam alik mata kai patah buluh ke atas. Kelam terus tuan-tuan. Sat mata kai lepas tu dia patah buluh mai duduk ke depan pening terus ha. Ajak elok-elok. La. Ajak elok-elok. Ni Quran. Baca. Nombor 3. Punca hati kita mati ni apa dia? Yang ketiga. Qul innal mauti haqqa wa lam tasta'iddu lahu. Kamu yakin bahawa kematian tu satu saat yang pasti kita akan kena dan kita akan rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kata mati semua pakai rasa. Wa lam tasta'iddu lahu. Tapi kita tak pernah bersiap untuk mati. Kita yakin kata mati itu suatu saat yang akan datang. Bila dia datang, kita ni pakak-pakak kena. Tapi kita tidak pernah bersiap sedia untuk mati. Tuan-tuan dah bersiap sedia untuk mati? Tuan-tuan, dah bersiap sediakah tuan-tuan untuk mati? Tuan-tuan, saat kematian ni semua akan rasa. Ni semua nak mati ni. Saya, Pak Long, Mak Long, semua nak mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Hak tu yang problem kita. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil juga saya kemudian. Tuan-tuan dulu pun boleh. Janji tuan-tuan dulu. Hak mana pun tak apa. Cuma kita nak tengok tuan-tuan. Di saat kita mati ni macam mana keadaan. Di saat kita mati. Imam Ali Al-Jurjani dia kata apa? 2 benda yang membezakan kita di sisi Allah. 2 benda. Dalam banyak-banyak perkara ni tuan-tuan. 2 benda ni yang membezakan kita di sisi Allah. Kata Imam Ali Al-Jurjani. Apa dia? Yang pertama, nilai ketakwaan kita. Yang tadi ni, khutbah tu Imam duduk pesan kat kita ni.
Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu dia nilai di sisi hamba. Membezakan kita di sisi Allah, nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nilai ketakwaan. Batu Nabi pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi nak hantar wakil dia menjadi pemerintah di mana-mana negara. Yang Nabi akan pesan apa dia? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Hang duduk di masjid, bertakwa di masjid. Masuk ke market, bertakwa kepada Allah. Ni di masjid bertakwa, di market bertakwa. Itu tak boleh. Oh di masjid, Masya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Pergi market, bohong orang nak mampu. Timbang tak cukup, benda rosak dia jual. Yang kedua tuan-tuan, nilai kita di sisi Allah dipandang dari sudut mana? Di mana dan bagaimana keadaan kita mati. Dia akan pandang pula bagaimana keadaan seseorang hamba tu mati. Ni dipandang tuan-tuan. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Saat dan ketika kamu mati, bagaimana hal keadaannya akan dipandang. Batu doa Nabi suruh kita baca, Allahumma khtim alaina bihusnil Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, mati kami di dalam keadaan baik. Jangan mati kami dalam keadaan buruk. Tuan-tuan nak dapat husnul khatimah ni lagu mana? Nak mati dalam keadaan baik ni macam mana? Yang pertama tuan-tuan, kena banyak-banyak istighfar dalam hidup ni. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ighfir dhunubana, ighfir dhunubana. Minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, orang yang banyak istighfar, doa dia Allah makbul. Saya nak cerita satu kisah. Tuan-tuan kenal ada Imam Ahmad bin Hanbal. Pengasas kepada mazhab Hanbali yang kita nak baca tu. Mazhab Hanbali tu, dia punya pengasas dia, nama dia Imam Ahmad ibn Hanbal. Satu hari dia merantau pergi ke sebuah negeri. Waktu tu hotel tak ada. Hotel ni tak ada. Tidur di mana? Masjid. Dia pergi dekat satu masjid, dia nak tidur. AJK masjid tu halau. Woi! Gerak! Tidur abang ingat rumah kebajikan masyarakat. Balik! Dia pun cari, tak ada. Nak tidur tak ada tempat. Kena halau tuan-tuan. Pok tu dia bukan kena Imam Ahmad ke apa. Zaman tu WhatsApp, Facebook tak ada. Dia pun duduk jalan-jalan. Tiba-tiba ada seorang man. Nak pergi mana? Wahai cik, kawan tu tak kenal dia siapa. Saya ni mai daripada negeri apa, nak mai duduk pondok merantau, nak mengaji apa semua ni. Jadi nak tidur ni tak ada tempat, nak pergi tidur kat masjid tadi ni, Masjid Timah. Contoh ha. Gen tu halau. Tak boleh tidur. Ni tak boleh tidur, tak ada tempat tidur. Tak ada tempat tidur, nak tidur mana lah. Kawan ni kata tak apa, mahlah tidur di rumah aku. Mah tidur di rumah aku. Dia pun bawa Imam Ahmad balik pergi rumah dia. Bila dia bawa Imam Ahmad bin Hanbal balik pergi rumah dia, dia sediakan tempat tidur untuk Imam Ahmad bin Hanbal apa semua. Dia kata, rehat, aku akan sediakan makanan untuk kamu. Dia ni pun pergi. Dia ada siapa-siapa duduk seorang-seorang di rumah sambil dia duduk ambil roti, duduk gelek-gelek. Imam Ahmad dia dengar suara dia duduk bunyi. Macam boleh tiang, ngongang sambil dia duduk kerja.
Imam Ahmad pun pergi lah dekat nak dengar apa dia duk ngomong. Pipi tengok dia duk buat kerja, mulut dia kata apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Duduk istighfar. Pak Long ni sambil duk buat roti, mulut dia tak putih dengan istighfar. Duk istighfar, duk istighfar, duk istighfar. Pak Long ni, tuan rumah ni. Sampai dia habis buat kerja, mulut dia tak ada bunyi lain. Astaghfirullahalazim. Siap makanan. Dia pun duk makan. Sambil duk makan, astaghfirullahalazim. Imam Ahmad tanya dia, wahai pakcik. Ya. Dari tadi saya duk dengar pakcik ni duk istighfar. Sampai lah ni. Dosa banyak sangat ke? Dia kata, wahai anak. Aku ni rajin beristighfar. Aku nak bagi tahu kepada kamu. Bila aku duk kerap istighfar. Apa yang aku minta pada Allah. Semua Allah Ta'ala bagi. Doa dia Allah makbulkan ke semua. Setiap benda yang dia minta. Semua Allah Ta'ala bagi. Cuma satu benda yang lagi Allah tak bagi. Dalam banyak-banyak permintaan aku kepada Allah. Semuanya Allah Ta'ala dah lului. Cuma satu benda yang tak dapat lagi. Apa dia yang tak dapat lagi? Hajat aku duk doa ke Allah nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tak dapat lagi. Sedangkan Imam Ahmad duk depan dia dah. Dia tak kenal. Dia kata sejak aku duk istighfar banyak-banyak ni. Semua benda Allah Ta'ala bagi dekat aku. Cuma satu yang. Aku duk doa, ya Allah, ketemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ni aku tak dapat lagi. Yang lain Allah bagi dah. Imam Ahmad dah buat masuk roti dalam mulut tak kat luar teriak. Peluk dia. Pakcik, saya lah Ahmad bin Hanbal. Allah. Tuan-tuan ada hajat dengan Allah dia. Ada doa tuan-tuan nak makbul. Istighfar banyak-banyak. Ni tuan-tuan bila kita sebut. Antara benda lain yang tuan-tuan kena banyak sebut ni nak mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah. Yang dipanggil sebagai Sayyidul Azkar. Tok pengulu kepada segala zikir. La ilaha illallah. Sebut banyak-banyak. Tuan-tuan nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebut tuan-tuan. Saya semalam saya cerita dekat surau Kubang Menerung. Surau Taman Kubang Menerung ke apa? Di belah pertama. Cerita Mus'ab bin Umair. Ayat habis betul ya tuan. Sedap dan buih ayat ni. Ya boy. Ke rumah ingat ke ketum. Sedap pelik eh. Semalam saya cerita dekat dengan surau Taman Kubang Menerung semalam. Cerita Mus'ab bin Umair. Nilai kalimah la ilaha illallah ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Nilai kalimah la ilaha illallah. Mus'ab bin Umair ketika mana? Boleh lagi kan ni? Boleh lagi ke? Oi, boleh lagi ke? Maklum boleh lagi ke? Sampai ke rumah? Sampai ke rumah tuan? Ha? Sampai ke rumah? 9 suku? Terpulang. Terpulang nak berhenti lah. Kena terpulang. Ha. Setan pun duk main bisik kat telinga ni. Haram ke setan ni. Dia duk main bisik. Cakap pun lama. Lepas banyak sama. Dia duk main bisik kan tuan. Kan? Yang kata menatang setan ni dia setan sungguh kan. Baik. Saya mungkin tak ada habis malam ni kita baca ni. Kita main sambung lain lah. Buat siri kedua. Tuan-tuan. Mus'ab bin Umair. Dia ni di antara pemuda yang kaya. Meninggalkan kekayaan demi kerana sebuah kalimah la ilaha illallah. Ketika mana Mus'ab bin Umair ni dia nak pergi nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Nak meluk Islam. Dalam perjalanan dia pergi rumah Nabi. 2 ekor Abu celaka ni tahan dia. Abu Jahal, Abu Lahab. Dia duduk jalan nak pergi ke rumah Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tahan dia. Hei Mus'ab, Nabi mana? Dia terpanggil Mus'ab. Wei Mus'ab, Nabi mana? Mus'ab kata, lantak pergi kat aku, Nabi mana? Hang kalau apa? Tapi terjemah cakap dia tu. Dia bukan boleh terima satu tu. Wahai Abu Jahal.
lantak ke engkau lah ke mana aku hendak pergi. Tobat tuan-tuan Lena. Terjemah cara kau dia. Mampu yang aku nak pergi mana kalau apa? Cincang tu. Tak, Mus'ab. Kata Abu Jahal. Aku tanya, lu nak pergi mana? Mus'ab kata aku nak pergi rumah Muhammad. Dia panggil Muhammad sebab dia tak Islam lagi. Dia kata aku nak pergi rumah Muhammad. Han nak buat apa rumah Muhammad? Aku nak memeluk agama yang Muhammad bawa. Agama yang Muhammad bawa tu aku nak memeluk. Abu Jahal kata nak haram tunggu. Kata Allah, biar. Nak haram tunggu. Hang nak tinggal agama tok nenek kita Mus'ab? Mus'ab kata ya, aku nak meluk agama yang Muhammad bawa. Terus Abu Jahal ni cabut pedang dia, tring, letak dekat leher Mus'ab. Abu Jahal ni dia cabut pedang dia letak dekat leher Mus'ab. Dia kata, wahai Mus'ab, kalau hang berani, hang meluk Islam. Mus'ab kata apa? Weh Abu Jahal, lu tengok lutut gua ada goyang tak? Lu tengok lutut gua ada goyang tak? Aku tak takut dengan hang Abu Jahal. Aku tak takut. Abu Jahal kata kalau hang berani memeluk Islam malam ni, hari ni, hang akan lihat kepala dengan badan hang akan berpisah. Kalau berani terajik, lebih kurang kedua. Hang peluk ya Islam, hang akan tengok kepala dengan badan hang akan berpisah. Mus'ab kata Abu Jahal, dengar. La ilaha illallah. Depan-depan Abu Jahal, Mus'ab bin Umar sebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan agak-agak apa yang terjadi dekat dengan Abu Jahal? Abu Jahal bila dengar kalimah tu agak-agak apa jadi? Dalam kitab sebut Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Abu Zakaria Al-Kandahlawi, dia kata apa? Mata pedang Abu Jahal patah. Kalimah la ilaha illallah palung yang Mus'ab bin Umar sebut daripada hati dia bisa mematahkan mata pedang Abu Jahal. Tu kata kalimah la ilaha illallah. Kalau kita faham betul-betul. Ni kita rupa dengan jatuh kodiah. Mai tahlil. La illallah. La illallah. Sebab tu tak tinggal kesan kat hati. La illallah. La illallah. Allah la ilah. Tambah lauk pula duk beridang depan. Dia duk bilang ayam 4 ketui orang 6 orang. Mampu tak cukup ayam ni. Dalam tahlil dia boleh habang. La ilaha illallah. Ayam 4 ketui orang 6 orang dah habang. Kat tuan rumah mai tambah lagi 2. Tak tinggal kesan. Tak tinggal kesan. Tuan-tuan nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tuan-tuan, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Ni persiapan. Kita tahu kata kita nak mati, tapi tak buat persiapan. Persiapan untuk mati. Bagaimana persiapan untuk mati? Dari sudut ibadah. Ni nak mati, tuan-tuan, nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ni, tuan-tuan, semua ni sama. Yang membezakan saat kematian dan takwa. Mudah saya nak bagi tuan-tuan faham lagu ni. Tuan-tuan tengok Ice Cube. Tahu Ice Cube? Ketua bulat-bulat tu, dalam ayat TS. Tuan-tuan ambil Ice Cube ni, tuan-tuan. Tuan-tuan lempak dia pergi tengah jalan. Tak, atas batas tak. Lempak naik atas batas tak. Ketul ais, seketul ais akan berakhir dengan cair. Dia akan cair. Setiap manusia akan berakhir dengan kematian. Seketul ais akan berakhir dengan cair. Setiap manusia akan berakhir dengan kematian. Cuma tuan-tuan tengok, beza tempat kita mati, beza nilai dia. Ketui ais, tuan-tuan ambil ketui, tuan-tuan lempak pergi duduk atas batas tak. Dia cair atas batas tak. Berapa nilai dia, saya nak tanya tuan-tuan? Berapa nilai harga ketui ais? Sekupang pun orang takkan bayar. Bukan kata banyak, sekupang pun orang takkan bayar. Tapi tuan-tuan ambil ketui ais tadi, tuan-tuan masukkan dia dalam teh. Jadikan dia teh ais. Jadikan dia teh ais.
Waktu tu daripada tak ada nilai, nilai dia bertukar sangit 8 kupang sekelah. Beza tempat cayak. Ketui yang sama ambil pergi letak dalam mangkuk lain cikang. Daripada tak ada nilai, daripada sangit 8 kupang, dia akan bertukar menjadi 5 ringgit semangkuk. Ketui yang sama. Beza tempat cayak, 5 ringgit semangkuk. Ambil lain cikang, mangkuk lain cikang, pergi letak dalam hotel 5 bintang. Daripada 5 ringgit semangkuk, dia akan bertukar 28 ringgit semangkuk. Hotel 5 bintang punya makan. Itulah kita. Cayak ni tuan-tuan. Beza tempat cayak. Membezakan di apa nilai kita di sisi Allah. Sebab tu kita nak mati ni tuan-tuan. Nak mati ni, apa persiapan kita? Bagaimana cara kita nak mati? Ada Nabi kata 7 golongan yang hidup Islam akan mati mereka dalam keadaan kafir. 7 golongan. 7 golongan. Golongan yang bagaimana Nabi kata? Yang pertama, orang yang hubbud dunia. Hidup Islam, mati kafir. Jaga tuan-tuan. Hubbud dunia. Makna apa? Gila ke dunia ni lebih. Dunia ni ada apa? Sebab tu Iwan Syahman. Kenal Iwan Syahman? Iwan dangdut no. Maklum kenal tak? Iwan dangdut kenal tak? Kenal. Kaki dangdut dulu. Dulu yang Iwan no. Saksikan olehmu wahai sang hujan. Dia buat satu lagu. Saya dengar dalam album baru dia baru ni. Lagu yang sedang-sedang saja tu dia tukar lagu. Dulu lagu dia je mana? Aku suka dia ma. Aku cinta dia ma. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Dulu. Lah ni tukar dah. Dunia sandiwara ma. Dunia sementara ma, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat sana. Dunia tak ada apa bang. Kalau tak ada apa. Yang kita gila dunia. Orang yang terlampau gila ke dunia, lupa kepada kematian. Orang ni, dia akan kena satu penyakit. Nama dia ma'isyatan dhanka. Disebut Al-Quran. Ma'isyatan dhanka, bukan dongki, dhanka. Makna apa ma'isyatan dhanka? Dia akan kena kesempitan hidup yang teramat sangat. Hidup dia jadi sempit. Nama dia ma'isyatan dhanka. Sempit lagu mana ustaz? Kadang-kadang ujian mai bertalu-talu. Beli kereta nak balik raya haji. Kita pun bila buat loan, tak terlului. Contoh. Wah keluar kereta baru. Nama dia Iris. Proton Iris. Tuan-tuan pun pergi ambil kereta. Duk balik. Syok tak sanggup lah. Kenyam cara berbalak kereta. Kereta baru. Duk rasa cara dia tengok kereta dia. Orang tengok bukan tengok kereta. Pelik pasal plastik tak buang. Dia pun nak balik koyak tu. Kat kampung tu nak serupak dengan mak dia koyak. Kereta baru. Nak balik rumah duk tunggu traffic light daripada merah nak jadi hijau. Duk tengah tunggu tu, tiba-tiba nak kata ma'isyatan dhanka. Gam! Kereta mai hantam belakang. Kita pun bong Allahu Akbar. Hai, siapa pula dah yang liwat kereta aku ni? Turun duk tengok kereta dia kena liwat, sengit pun naik kereta. Ya Allah, aku bawa keluar kereta ni, ya Allah, kena liwat dah. Bawa keluar ya. Tak kata apalah, pergi hantar kedai Cina. 4-5 hari Cina pun call. Encik, lu punya kereta dah siap boleh angkat nak. Pergi angkat kereta, bayar 800 kat Cina tu. Bayar tu duk gostan kereta nak keluar kedai tu. Gostan, gu mah hantar pula dah liwat kali kedua masuk balik dalam kedai tu. Ni nama dia ma'isyatan dhanka. Hang gila ke dunia sangat. Gila ke dunia. Hidup dia kira dunia. Sebab tu tuan-tuan Jamal Abdillah dia buat satu lagu tahun 84 kalau tak silap saya. Lagu dia. Begini kisahnya nasib diriku tak henti dilanda derita. Kembara di rantau mencari sinaran bahagia.
Umpamanya bidung terbuang hanyut, dihempas dipukul gelombang, tak daya berpaut terdampar di tepian pantai. Lagu ni saya menyanyi dalam penjara pokok senar kan, pergi ceramah. Banduan teriak. Ha! Tuan-tuan malam ni tak teriak, teruk pada banduan tu. Cerita lagu dia kesempitan hidup. Hidup ni terumbang-ambing. Sebab apa? Kedekut bala duk kena sampai tak berhenti, tuan-tuan. Sebab tu tanya diri kita. Antara sebab orang yang duk kena bala ni, dia hubbud dunia. Dia gila ke dunia ni lebih. Gila ke dunia ni lebih. Nak tahu lagu mana? Ibrahim bin Adham kata, mudah. Cuba hang tengok dalam diri hang. Waktu sesuatu rezeki mai dekat hang. Hang seronok ke tak? Seronok rezeki mai. Cuba hang nak pulang ke rezeki. Nak bersedekah. Rasa lagu mana? Rasa berat. Itulah orang yang gila ke dunia. Tadi tabung jalan. Tabung jalan. Ci buka lah. Ramai duit RM1 ke ramai duit RM50? Ramai duit RM1. Tadi mayang Jumaat tak tadi? Tabung jalan waktu nak lepas Jumaat lah. Lepas mayang. Tabung jalan. Dia duduk jalan tu. Tabung gerak tadi lah. Ramai duit RM1 ke ramai duit RM100? Duit RM1. Kedekun piang. Tuan-tuan nak pergi mana RM1? Syurga tak? Syurga. Paang mana kata. Ni tuan-tuan, kita ni. Kalau mau duduk lagu tu. Mati kita tuan-tuan. Dalam keadaan su'ul khatimah. Ni hati kita mati. Tahu kata nak mati. Persiapan tak ada. Tu nama apa tadi? Nama apa tadi? Dia nama apa tadi? Yang pertama, kenal Allah tapi tak tunai hak. Yang kedua, baca Quran tapi tak beramal dengan Quran. Nombor 3, ingat mati tapi tak bersiap. Qul innal mauti haqqa. Dia tahu kata kematian tu benar tapi dia tak beramal. Baru 3. Ada 5 lagi tuan-tuan. Sambung masa akan datang. Jadi ya. Tuan dah 1.5 jam dah. Rantai dah cincang ayak semua tu lah. Jadi ya takat tu. 1.5 jam. Tuan-tuan nak mengaji baik. Esok kuliah subuh pula. Esok ada kuliah subuh kan. Mai pula duk kira seorang ustaz mai pula 1.5 jam. Jadi ya tuan-tuan. Kita mula tadi pukul 9. Pukul 8. Lah 9.30. 1.5 jam lebih. Ada lagi 5 tuan-tuan. Punca hati mati yang menyebabkan doa kita tertolak. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Cukup sekadar ini dulu pada pertemuan malam ini. Tuan-tuan, kenapa doa kita ditolak? Jawapan dia, hati kita mati. Kita buat balik kesimpulan. Persoalan yang tuan-tuan duk tanya selama ni, Ustaz, doa saya ditolak. Kenapa? Sebab hati kita mati. Yang pertama, apa yang menyebabkan hati mati? Ada 8 perkara. Saya habaq 3 yang baru. Yang pertama, kita kenal Allah. Tapi tak tunai hak. Kerja tak buat, gaji nak. Bodoh. Kerja tak buat, gaji nak. Bangang. Kerja tak buat, lu buat kerja dulu lah dia. Bila lu buat kerja, baru masyur. Ini kerja tak buat. Yang kedua, Quran baca, beramal dah. Oh, dia baca Quran sedap. Suruh buat qiraat apa, mau dia boleh buat. Qiraat Perak yang tadi pun dia boleh buat. Qiraat Terengganu, tentang tahu qiraat Terengganu. Nanti dia cerita. Ni yang ketiga, tahu dah nak mati tapi tak buat persiapan. Kita nak tinggal dunia, persiapan tak ada. Kita tinggal harta benda kita di dunia, harta benda kita nak bawa pergi akhirat tak ada. Batu kena derma banyak-banyak tuan-tuan, nak bina mahligai di akhirat kena. Ni kita lah dalam musim korban. Korbankan harta untuk agama. Ni kita kadang-kadang bukan nak sedekah apa, nak suruh buat korban pun tak mau. Masjid ni buat korban. Berapa ekor lah dekat lah bang? 4 ekor lah. Setumpuk apa? 570. Weh, murah. 570 tu ya? Murah. Lembu curi. Murah 570. Kok dia 600. Tuan-tuan buatlah korban. Dia kata, Ustaz, tahun lepas buat dah. Weh, tahun lepas jangan tahun lepas. Tahun ni kira lain.
Tuan-tuan tahu tak Nabi kata apa? Laisal ghina an kathratil arad walakin ghina nafs. Bukan orang kaya, orang yang banyak harta. Nabi kata dah. Yang kaya sebenar ghina nafs, yang kaya jiwa. Orang kaya belum tentu dia boleh buat korban. Yang duk mai buat korban ni semua kan sederhana. Cikgu, pegawai kerajaan, yang biasa-biasa. Orang kaya belum tentu. Saya nak cerita orang kaya, orang susah kampung saya. Susah tuan-tuan, tapi korban tiap-tiap tahun dia buat. Dia lelaki tak ada duduk dengan anak 2 orang. Susah. Rumah dia kalau hujan air masuk. Makan nasi ni, kira nasi dengan ikan Ismail Hashim. Tahu ikan Ismail Hashim? Ikan tamban, RM14 tau. Kan, orang kok dia panggil ikan Ismail Hashim. Sebab Ismail Hashim baca Quran kan pada tinang lagu tu. Ikan tamban tu pun lagu tu kepala. Makan tak cukup, harta tak banyak. Korban tiap-tiap tahun. Sampai saya kata, makcik, tak apalah tahun ni tak payah duk buat lah. Makcik pun makan tak cukup. Tak boleh ustaz. Rasa tak boleh duduk bila tak buat korban. Tiap-tiap tahun. Biar makan tak cukup, tak apa. Janji korban boleh buat. Tu susah. Yang kaya, haram tak buat. Ni saya hangat ni. Dia buat korban, lepas tu dia akan nak ambil duit tu ke apa ni, daging tu ke semua. Mai dia cakap minyak. Mana tumpuk aku? Tumpuk aku minyak. Ni. Dia kata ni tumpuk telur dah telur. Dia kata 2 biji tak cukup lah. Duk kira nak sambak telur lembu dia ni. Cukuplah telur Allah Taala bagi hang 2 biji tu. Telur nak telur. Dia kata nak ambil banyak mana? Banyak mana apa semua. Weh, lepas kata mana boleh ambil semua ni dagang korban. Weh, 570 weh. Ni abang kata kalau hang nak ambil semua, hang pergi beli dekat market ke darah seorang hang. Ni daging korban. Bila sebut kata daging korban, satu bahagian hang ke darah, satu bahagian sedekah ke orang miskin, satu bahagian bagi hadiah ke orang kaya. Kalau hang nak melantak seorang 30 kilo, hampir beli dekat market balik makan dengan anak bini hang. Ni dia buat amal ibadat, dia tak belajar. Sebab tu saya nak buat ni, Abang JK Masjid. Yang mana yang buat korban, panggil mereka mai, terang buat korban kat mereka. Adab sebelum nak korban, jangan ada cukup bulu-bulu. Biarlah simpan bulu-bulu ni. Ustaz, rimah Ustaz. Saya ni pula bulu banyak Ustaz. Orang panggil mak bulu. Bulu banyak. Hang ni beranak mana? Lana bulu Ustaz. Memang bulu lah hang ni. Kat Kok Diang ada satu kampung nama Lana Bulu, memang berbulu pok ni. Ni waktu nak sembelih binatang korban, mai tengok. Sunat, terang kat mereka. Tengok. Sebab tu imam, dia akan panggil. Dia apa panggil tu imam. Hak tukang nak panggil nama orang korban tu pun belajar nak bahasa ni. Ni dia santai. Dengar! Nama lembu kenam. Bukan nama lembu. Nama orang. Ni dia panggil nama lembu. Jamil bin Ishaq. Panggil dia 7. Mai 7 lembu ni memang bangga. Orang panggil dia lembu. Bukan nama lembu. Nama peserta ibadah korban lembu ke-6. Dulu dan belah-belah kami tu. Dia panggil 7 orang ni mai. Dia suruh buat apa? Dia suruh tengok muka lembu. Cam betul-betul muka tu. Nanti nak cari ke akhirat mudah. 7 orang ni pun duduk berdiri depan lembu. Mereka kata nak cam lagu mana. Lembu muka semacam. Hak salah seorang daripada 7 tu dia sekali. Dia kata apa? Lah lagu ni. Tak apa. Tenang. Kita suruh lembu cam muka kita. Senang lah kata. Hak cerdik sikit tau. Dia kata suruh lembu cam muka dia. Hak teruk lagi entah ni belah kolam nerang. Dia suruh 7 orang ni naik belakang lembu. Tu imam kata naik. Nanti apa nak naik ke akhirat. Naik cepat-cepat. Cukup ke tak? Pakat melengkung belakang lembu. 37 orang ni hentam naik. Yang pucat tu. Hak belah tau. Duduk kat belakang. Dia jatuh. Weh. Panggil weh. Aku jatuh tengah titi lagi ha. Bukan yang tu. Batul suruh belajar. Buat korban dah. Jangan duduk kedekut duit. Buatlah. Saya nak cerita lah. Ni tak duduk lah. Tak berhenti lagi ni. Sikit nak cerita. Berkaitan laisal ghina an kasratil arad. Saya nak cerita kat tuan-tuan.
Tuan-tuan, saya hari Jumaat baru ni. Jumaat minggu lepas. Hari ni Jumaat kan? Jumaat minggu lepas. Saya baca khutbah dekat Petaling Jaya. Pagi tu, saya mengajar dekat satu syarikat di Ampang. Saya nak ceritakan tuan-tuan. Saya duduk mengajar tu. Saya umum lah. Saya lah ni duduk tengah buat sekolah di Kok Diang sana. Duduk tambah apa nama sekolah. Saya diberikan jawatan sebagai yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah Kedah. Di bawah yayasan ni kita ada Mahat Tahfiz, kita nak buat Institut Tafakuh Yayasan Ar-Riyadah. Kita memerlukan lagi 300,000. Cukup dah, duit tu cukup dah. Cuma duduk dalam poket tuan-tuan. Faham? 300,000 tu cukup dah, cuma duit tu duduk dalam poket tuan-tuan lagi. Duit yang sekolah kami tu duduk dalam poket tuan-tuan. Lagi tuan-tuan kena buat keluar ni. Tengok dah, tunggu saat. Saya umum dah, siapa yang nak wakaf, silakan. Tuan-tuan, bila sebut lagu tu, semua pakai ambil bahagian di pejabat tu. Bagus mereka ni tuan-tuan, pejabat tu. Semua pakai ambil bahagian. Bagi seorang 100, bagi 200, bagi 100, bagi 200 pun. Mereka bagi semua, bagus. Saya puji mereka tu. Cuma saya nak abang. Habis saya mengajar. Saya turun tu, lebih berapa kutip duit apa turun. Mat cleaner ni, tukang cuci kan. Ada cuci bangunan tu. Cleaner gaji berapa? 400, 500 ya. Dia mai dia kata, Ustaz, saya nak wakaf juga untuk sekolah Ustaz tu. Saya kata, boleh. Tak ada masalah. Mai. Dia bagi dalam envelope ni. Dia bagi kat saya. Saya pun ambil. Saya kata, nak resit? Tak payah resit Pak Ustaz. Ustaz balik buka kan. Saya naik atas kereta bilang tuan. Pengarah tu bagi seorang 100, 200 banyak lah bagi saya kan. Cleaner tu dia bagi banyak mana? RM2,000. 4 bulan gaji tu. Ni nak abang. Orang gaji 7-8 ribu tak dia bagi 2 ribu untuk Allah. Tapi dia gaji 500. 2 ribu dia bagi untuk Allah. Laisal ghina an kathratil arad. Bukan dinamakan orang kaya itu orang yang banyak harta. Walakin ghina akan tetapi orang kaya. Ghina nafs. Yang kaya jiwa Nabi kata. Saya pergi baca khutbah di Petaling Jaya. Masjid yang saya baca khutbah ni masjid besar je tuan-tuan lah. Dia apa buat lebih kurang dalam 7 ke 8 juta masjid tu harga dia. Yang duduk depan-depan saya ni, sah pertama, sah kedua ni, semua Tan Sri, Datuk Sri, oi panjang nama dia. Nak sebut nama dia, Tan Sri, Datuk Sri, doktor. Hebat, orang kaya. Yang bekas timbalan menteri, bekas menteri, apa semua ada itu. Ada seorang Tan Sri ni tuan-tuan. Pendapatan bulanan dia 85,000 gaji dia. 85,000. Mai duk sila depan. Hak gaji 800 tak mai berlagak dah mampu. 85,000 boleh mai mengaji. Hak yang 800 tak mai mengaji. Itulah susah berlagak. Mai mengaji tuan-tuan, mai mengaji ni memurahkan rezeki tuan-tuan. Lebak semua. Murah rezeki orang mai mengaji ni dia bukan kisah sangat. Babak duit kupang je tuan-tuan, bukan kisah sangat. Kadang-kadang nak bertuah, batu nak balik, orang jamu makan. Tu murah rezeki, jimat malam ni. Dia mai 85,000 gaji dia. Orang duk abang kasi Ustaz. Tan Sri ni dia ni banyak rajin di rumah. Dia rajin di rumah Ustaz. Gaji dia 85,000. Dia ambil 15,000 ya sebulan. 70,000 dia bagi ke Allah. Sedekah derma sebulan 70,000. Nak abang kat tuan-tuan. Gaji dia 85,000. 15,000 dia ambil untuk dia. 70,000 dia bagi dekat Allah. Hoi, hebat. Buat korban tahun ni tuan-tuan, buat korban. Atas nama diri dia 10 ekor. Tahu ni? Sekok mula apa? 6,000 apa tau? 5,000, 6,000 lah. 10 ekor, 50,000. Bini dia 10 ekor. Arwah mak dia 15 ekor. Arwah ayah dia 15 ekor. Mak mentua dia 10 ekor. Pak mentua dia 10 ekor. 70 ekor korban setiap tahun.
Saya gelek kepala. Tak kata apa. Ni duk baca orang dermawan. Nah, boom, Allah Ta'ala tunjuk depan mata. Melengung saya. Saya kata, Tan Sri, tak sayang ke duit? Kalau saya gaji 85,000, 10,000 untuk Allah, 75 aku kedarah. Kalau saya, sebab tu Allah Ta'ala tak pergi kaya. Dekut piang. Saya kata, Tan Sri makan 15,000. Tan Sri bagi ke Allah 70,000. Dia pakai spek mata. Orang kaya pakai spek mata. Orang kaya ni tuan-tuan, dia muka dia tu. Dia muka ni dia bukan boleh buat kan. Muka ni memang kalau orang kaya dia senyum pun nampak senyum orang kaya. Senyum orang kaya yang dia angkat. Tuan-tuan tak percaya tengok Jalaluddin Hasan tu muka orang kaya kan. Ajar muka saya ni dia tak muka orang kaya. Muka saya ni muka orang soleh-soleh ni. Dia orang kaya ni, dia pakai spek mata cara dia. Memang orang kaya, orang korporat. Dia pakai tu, dia ada tanjak tu orang kaya. Dia pakai spek mata dia. Spek mata jenis orang kaya lah. Tengok dalam dia duduk tekung yak mata. Bila saya tanya dia, Tan Sri tak sayang ke duit Tan Sri? Duduk tekung yak mata. Dia pegang tangan saya, dia salam, dia cium tangan. Ustaz, meleleh yak mata dia. Saya sayang Allah lebih daripada segala-galanya. Saya tanya dia 70,000 duk bagi ke Allah setiap bulan. Makan kat Tan Sri 15,000. Tan Sri tak sayang ke? Saya sayang Allah lebih daripada segala-galanya. Ni orang tuan-tuan kaya di dunia. InsyaAllah kaya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Waslu kan? Amin ya Rabbal Alamin. Orang lagu ni tuan-tuan, biar hidup lama tak apa. Hak jenis kedekut tu kita doa memampih orang panggil. Buat menyemak dunia lah. Tabung Jumaat lalu dia buka beg duit 50 selai, 20 selai, 10 selai, RM5 selai, RM2 selai, RM1 selai. Agak-agak tuan-tuan dia nak ambil yang mana? Agak-agak dia nak ambil yang mana? RM1? Tak. Dia selup lagi kok-kok dah 5 kupang. Itu utama. Hak lagu ni doa mati cepat lagi. Menyemak orang hidup di dunia. Ni nak abang kat tuan-tuan ni. Nilai orang. Orang lagu ni lah yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang lagu ni lah. Tuan-tuan nak doa, tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah. Derma banyak-banyak. Doa Allah Ta'ala makbul. Hajat Allah Ta'ala tunai. InsyaAllah tuan-tuan ni. Korban ni tuan-tuan ambillah bahagian. Setahun sekali ya tuan-tuan, bukan lama. Setahun sekali ya bukan kerak. Ambil bahagian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Jadi akhir kalam macam biasalah. Sekejap tuan-tuan habis mayang Syah. Tuan-tuan turun sekejap ni di bawah sana. Saya dah buka meja jualan. Tuan-tuan di meja sana ada 3 benda. Tuan-tuan dengar Ustaz, 3 benda ni tuan-tuan kena tolong saya. 3 benda ni tuan-tuan wajib tolong. Yang pertama tuan-tuan di bawah sana saya dah bawa sijil wakaf dekat meja jualan. Saya lah ni duk cari duit nak buat Institut Tafakuh. Institut Tafakuh ni lagu mana? Saya terang seminit kat tuan-tuan. Kita nak buat satu bangunan Institut Tafakuh ni yang akan mengajak di situ ayah saya, Dr. Aziz Hanafi, Ustaz Ahmad Ali daripada Perlis dan dalam cadangan Datuk Fadilawat. Mereka ni akan main mengembeling tenaga nak mengajak anak-anak kita yang lepasan stam. Sebelum nak pergi ke Jordan, sebelum nak sambung ke Mesir, sebelum nak sambung mana-mana negara, main duduk di sini lu 3 tahun. Kita nak mengajak kitab-kitab Arab yang lama-lama ni. Dengan fiqh mazhab Syafi'i, dengan tasawuf daripada Imam Ghazali, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tak mau mereka ni asas kurang. Pergi ke sana balik jadi Syiah. Pergi mengaji luar negara balik jadi Wahabi. Duk kacau orang habis. Tak mau lagu tu. Yang duk ada law pun jenuh bertepih tangan dah kita. Kunut tak boleh paang. Mayang raya hari Jumaat. Pergi mayang raya tak ada mayang Jumaat. Bodoh. Pergi mayang raya tak ada mayang Jumaat. Mayang raya tu sunat. Mayang Jumaat tu fardu. Buat benda sunat tinggal fardu. Tak bodoh nama dia. Pergi beli sporim, beli tayar elok-elok, kita haram tak ada.
Tu buat benda sunat tinggal benda wajib. Kemas beli sport rim melok, beli tayar kemas Continental, sport rim Japan. Cina tanya lu pakai kereta apa? Kereta tak ada lagi, beli hak ni lu lagi baru cari kereta. Orang pergi buat kereta, beli kereta baru tukar sport rim. Jadi kita nak buat lagu ni. Jadi tuan-tuan, kita memerlukan lagi 300,000. Saya rasa malam ni selesai kot. Bagi seorang 500 dia kan. Tuan-tuan, bagi malam ni cukup 300,000. Saya start kereta, tekan minyak sampai kita berdiri nak kereta. Balik kot dia. Buat sekolah, tak ada. Dan saya tengok orang naik kereta, bawa kereta, tekan minyak sampai berdiri. Tu nak beli buat sekolah. Jadi tuan-tuan, ada hak harga RM10, ada hak sijil harga RM50. Tuan-tuan boleh derma. Lah ni tuan-tuan kalau pi semalam Ustaz Hafiz Hashim kita dia pi bawa Syekh Husni Ginting. Syekh Husni Ginting dia pi malam di tempat saya. Bangunan yang kami buat lah ni 1.3 juta. Saya duk mengajak budak-budak guna tu benda biasa lah. Mereka bangun pagi pukul 4.30 menghafal Quran apa semua ni. Dan saya pula duk mengajak setiap hari Ahad kuliah nama dia K-pop. K-pop ni kelas pengajian orang pencen. Yang main mengaji muak orang pencen 300-400 orang dan main muak mata steam. Pencen. Kita buat lawak dia gelak sikit ada penat. Ada baru ni satu maklum tu. Dia kerja lena. Saya ni kalau mengajak, tuan-tuan lena sikit-sikit, saya tak marah. Yang saya hangat, sikit-sikit lena. Tak boleh tak? Lena sikit-sikit tak ada masalah. Hazir hangat yang sikit-sikit lena. Ada maklum tu dia duduk tepi. Dia mengajak saya duduk baca hadis. Malaikat main nak tanya dalam kubur. Malaikat pun main. Wai! Terkejut dia. Dia terkejut. Serung. Dia kencing. Terkejut kan? Haram tunggu. Basah kapek surau. Saya kata minggu depan main tukar pakai pampers. Dia pakai pampers tunggu. Nak dia kata. Game pencen dia mengajak. Saya kata ni maklum yang duduk dalam surau kita di sekolah ni. Niatkan pahala ni untuk orang yang wakaf bangunan ni sama. Tuan-tuan yang nak wakaf bangunan saat gini. Saya nak bak tuan-tuan. Setiap kali saya mengajak. Setiap kalimah yang keluar daripada mulut saya akan sedekah pahala untuk orang yang wakaf. Setiap huruf dalam kitab yang saya baca. Saya akan sedekah pahala untuk tuan-tuan yang wakaf. Berbahagialah siapa yang wakaf. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok di bawah sana. Yang kedua. Sagi tuan-tuan nak keluar. Sagi tuan-tuan akan tengok dekat pintu orang lelaki ada satu. Pintu orang perempuan ada satu. Tabung. Tabung ni tuan-tuan. Tuan-tuan angkat tengok hak bulat ada muka saya. Tu tabung saya. Tabung ni untuk pengurusan sekolah dan anak-anak yatim. Saya bela 48 orang. Setiap bulan kita memerlukan 50,000. Setiap bulan tak? Jadi kalau sampai 25 hari bulan tak cukup 50,000. Waktu tu kita berak tak keluar masalah. Penina tak cukup 50,000 tak? Jadi tuan-tuan yang tak bela anak yatim, saya nak ajak jom kita bela sama-sama. Nak tak? Nabi kata siapa yang bela anak yatim dalam syurga dia duduk ngaku macam ni Nabi kata. Macam ni dia duduk ngaku. Jomlah kita bela anak yatim. Tuan-tuan tak bela mah buh duit dalam tu saya balik bela. Tuan-tuan tak ada sekolah. Tuan-tuan bubuh duit dalam tabung tu mah kita jaga sekolah sama-sama. Saya amanah Allah Taala amanah husab. Hang ni kum amanah buka sekolah. Tuan-tuan Allah amanah suruh jaga sekolah. Bab tu yang saya bercakap ni. Kalau Allah tak izin untuk saya bercakap tak keluar. Maknanya Allah dah lantik tuan-tuan sebagai pembantu sekolah. Saya mudah duit tak ada tutup sekolah. Salah apa? Balik pergi ke akhirat kelak Allah Taala tanya, "Wei Usam, awak yang tutup sekolah, buka elok-elok tutup apa? Duit tak ada ya Allah. Awak duit tak ada. Malam tu pergi ceramah kat Masjid Timah, minta depa tak bagi kedekut geng tu. Pergi tanya depa ya Allah. Mampu tuan-tuan. Saya jawab lagu tu saya faham tu. Apa tak bagi mampu ya kan. Jadi insya-Allah bakal bantu. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada, tak bagi langsung tanda kedekut, tanda pilih tanda mana tuan-tuan nak. InsyaAllah. Yang tu lagi tuan-tuan keluar pintu ni ada. Dan kita kata kat tabung ni. Tuan-tuan tak duduk di rumun meja tu sangat. Dan yang terakhir, yang last sekali di bawah sana, saya ada bawa produk-produk macam biasalah. Top Coco dan Top Comel. Mungkin ada yang mungkin tak ada setengah minit. Top Coco ni tuan-tuan minuman coklat. Ada orang kata tu, nampak tu. Ustaz-ustaz lah. Duduk meniaga dalam masjid. Parang. Hang kata orang teruk nak buat sekolah.
Ni produk ni kita buat tuan, keuntungan untuk sekolah. Yang pertama Top Koko ni, minuman coklat macam Milo. Dicampur koko, kurma, madu, badam, bali. 5 dalam 1. Dan serbuk dia dijampi oleh ulama. Tuan-tuan, kalau ada 3 masalah ni, tuan-tuan beli. Kalau tak ada 3 masalah ni, tak payah beli lah. Saya jual nak. Yang ada masalah, pergi beli. Tak ada masalah, nak beli apa, buat habis duit. Dah nilai mata wang RM1 jatuh. Ada masalah 3 ni beli. Apa dia? Yang pertama, ada tak tuan-tuan masalah anak-anak yang ketegak? Kita duk cakap, dia melawan. Kadang-kadang dia tak dengar. Ada anak-anak ketegak. Ada, pergi beli, bagi dia minum. Ulama jampi, makanan sunnah. Yang kedua, ada tak anak-anak mengaji lambat boleh? Ada. Ni mereka nak periksa. Beli, bagi minum. Yang ketiga, ada tak tuan-tuan masalah siapa ni penyakit berkaitan dengan makhluk halus? Kena santau ke, kena sihir ke? Ada, beli, balik minum. Ada makcik tu kena santau ke angkung. Dia minum 2 teguk. Muntah. Keluar jarum, paku karat dengan rambut. Tuan-tuan yang beli untuk anak-anak yang ketegak dengan mereka nak ambil periksa. Ulama tutup guru jampi dah. Koko tu, tuan-tuan jampi tambah. Mak bapak lagi kuat doa dah. Maklum tak? Balik bancuh. Minum tu, belum nak minum doa. Ya Allah, bagilah anakku cerdik. Jangan bagi bodoh macam pak dia. Amin. Bagi nak minum. Tuan-tuan bancuh, tuan-tuan tak perlu duk tambah gula dah. Orang kencing manis boleh minum, tak ada masalah. Cuma orang kencing manis minum dia boleh lega. Hak kencing kawan tak lega tuan. Kencing kawan ubat dia kayu 3,2, 4 batang tengah belakang tuan. Biar dia menyuluk lagu tu, hilang kencing kawan. Yang kedua, yang tadi ni sekilo 18 ringgit dan kupang, yang kotak secet 20 ringgit 5 kupang. Top Koko. Boleh beramal seawal anak usia 2 tahun. Selalu orang tanya, ibu mengandung boleh minum? Digalakkan minum. Ibu-ibu yang mengandung. Yang terakhir, untuk Pak Long dan Mak Long nak cegah nyanyuk, gout, lumpuh, serangan jantung. 4. Nyanyuk, gout, lumpuh, serangan jantung. Yang kotak warna rose, Top Chomel, collagen, mel, omega 3. Dicampur koko, collagen, omega 3 dan madu. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Harga RM36.5 kupang. Boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Selepas salat fardu Isya. Saya tuan-tuan, saya tak mau jadi imam malam ni. Sebab saya nak jamak takhir. Saya minta Ustaz Hafiz tolong jadi imam. InsyaAllah jadi imam malam ni. Jadi tuan-tuan, kita jumpa di lain masa yang ketiga. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir ramai-ramai malam ni. I love you all. Nah, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan banyak kerja, banyak komitmen. Tuan-tuan boleh main malam ni. Saya terharu tuan-tuan dengan kehadiran tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkurang, tersilap di mana. Terima kasih pihak masjid bercinta tarikh hampir setahun untuk sampai ke sini. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tak dilupai pada grup Majlis Ilmu Pulau Pinang yang sudi buat live pada malam ni. InsyaAllah Allah Ta'ala balas balik jasa baik mereka. Mereka nak ceramah, mereka tak boleh. Suruh ceramah orang-orang tobat. Tapi mereka anak muda yang mau dengan Islam tuan-tuan. Ni. Anak-anak muda yang mau dengan Islam. Mereka duk galas kamera apa duk buat live. Tuan-tuan ingat benda ni free lah. Bagi lagi ada duit-duit lebih. Memang salah dengan mereka hulung ni. Tuan ingat free lah ni. Mereka duk connect buat live ni tuan-tuan. Kan free oh. Laga'a lillahi ta'ala lelah mereka pun. Kalau tak bayar internet, anda Krishna tahan tak pergi keluar. Maaf, internet tak cukup, tak boleh keluar. Dia tuan-tuan ada sikit-sikit tu, mai jolok kat mereka sikit lah. Jolok mereka duk bayar. Sebulan banyak mana duk bayar bayar internet? 200. 200 tuan. Bagi mereka macam ni. Selesai. Bulan ni bayar duk buat live, duk cemeh internet free tu mampu. Tuan-tuan bayar kan. Tuan-tuan mereka nak bayar 200 setiap bulan. Tuan-tuan jolok. Seorang sikit. Sama-sama kita semarakkan dakwah. Terima kasih kepada mereka yang sudi mai. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi